Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini kejutan terkini daripada krisis undang-undang dan krisis perlembagaan adat di Negeri Sembilan. Hari ini akhirnya undang seret Kerajaan Negeri Sembilan ke mahkamah menuntut untuk mendedahkan minit mesyuarat. Wow, isunya makin panas, kesnya makin panas dan tak habis-habis lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertikaian takhta yang berlarutan di Negeri Sembilan kini memasuki fasa perundangan. Apabila 4 pembesar adat membawa kerajaan negeri ke mahkamah. Menurut dokumen undang-undang yang dilihat Malaysia kini, para pembesar berkenan memfailkan saman pemula di Mahkamah Tinggi Seremban hari ini bagi memohon perintah supaya kerajaan negeri serta Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan mendedahkan minit mesyuarat bertarikh 17 April. Permohonan itu berkait dengan sidang khas Dewan berkenan yang didakwa telah mencapai keputusan sebulat suara untuk meluluskan pemecatan Undang Luak Sungai Ujong Mubarak Tahap. Planatif terdiri daripada Undang Luak Jelebu, Maruf Mat Rashad, Muhammad Abdullah Johol, Abdur Rahim Yasin Rembau, dan Mubarak sendiri bersama Tunku Besar Tampin, Tunku Said Razman, Tunku Said Idrus Al-Qadri, serta Datuk Syah Bandar Sungai Ujong Badaruddin Abdul Khalid. Dalam permohonan mereka, keenam-enam planatif mahu mahkamah mengisytiharkan bahawa sebagai anggota Dewan itu, mereka berhak mendapatkan salinan minit mesyuarat tersebut. Mereka turut memohon mahkamah mengarahkan defendant menyerahkan minit sidang khas itu dalam tempoh 7 hari. Selain itu, mereka memohon mahkamah mengeluarkan perintah untuk menggantung pelaksanaan sebarang tindakan penguatkuasaan oleh defendant berkaitan keputusan sidang khas tersebut. Para pembesar adat itu menamakan Kerajaan Negeri Sembilan, Dewan Keadilan dan Undang serta setiausahanya Raja Nur Razli Raja Nordin sebagai defendant. Menurut dokumen itu, kes berkenan dijadualkan didengar pada 13 Mei. Sidang Dewan Keadilan dan Undang pada 17 April itu menjadi titik penting dalam pertikaian takhta yang sedang berlangsung yang bulan lalu menyaksikan tindakan balas pembesar-pembesar berkenan memecat yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir. Perkembangan itu berlaku susulan penafian oleh Undang yang 4 dan Tunku Said Razman terhadap dakwaan Menteri Besar Aminuddin Harun bahawa majlis tersebut mengesyorkan pemecatan Mubarak sebagai Undang Sungai Ujong dengan alasan 33 pelanggaran adat. Mereka turut menyifatkan Aminuddin sebagai pembohong dan menggesa anggota Dewan Undangan Negeri Sembilan supaya menyingkirkan Menteri Besar itu daripada jawatan Menteri Besar. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Ini keputusan terkini dalam perbicaraan membabitkan Muhyiddin dan juga Parti Bersatu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dilaporkan 19,5 juta ringgit dimasuk ke akaun Bersatu melalui 29 transaksi kerap, kata saksi. Wow, banyak juga duit ni kan. Seorang penolong pengurus bank berkata, Mamfor Sendirian Berhad mengeluarkan 29 cek juruwang bertanda sumbangan kepada parti itu antara 12 Mei 2021 hingga 16 November tahun 2022. Muhyiddin Yassin berdepan 7 pertuduhan berkaitan program Jana Wibawa, inisiatif kerajaan yang diperkenalkan ketika pandemik COVID-19 untuk membantu kontraktor Bumi Putra.
Seorang pegawai bank memberitahu Mahkamah Tinggi di sini, beliau tidak pernah melihat transaksi kerap atau membabitkan jumlah sebesar 19,5 juta ringgit yang didakwa. Dilihat disalurkan sebuah syarikat pembinaan kepada Bersatu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nora Zenati Miswan, 39 tahun, penolong pengurus cawangan Bank Muamalat di PKNS Alam ketika memberi keterangan dalam perbicaraan rasuah bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkata, Mamfor Sendirian Berhad mengeluarkan 29 cek jurubank kepada Bersatu antara 12 Mei 2021 hingga 16 November 2022. Beliau berkata, bagi tahun 2021, urus niaga melibatkan 2 juta ringgit masing-masing pada 12 Mei dan 10 Jun. 2 juta ringgit lagi melalui 4 cek bernilai 500,000 setiap satu pada 14 Julai, serta 1,5 juta dan 500,000 ringgit masing-masing pada 12 dan 13 Ogos. Nora Zeanti turut memaklumkan, pada tahun 2022 urus niaga berkenan termasuk 500,000 ringgit pada 13 Januari, 1 juta ringgit masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 1 juta ringgit masing-masing pada 3 dan 7 Februari serta 500,000 pada 8 Oktober. Beliau berkata syarikat itu kemudiannya memindahkan 4,5 juta ringgit kepada Bersatu melalui 9 keping cek bernilai 500,000 ringgit setiap satu pada 2 November. RM 2 juta melalui 4 keping cek bernilai 500,000 ringgit setiap satu pada 7 November. 1 juta ringgit melalui 2 keping cek bernilai 500,000 ringgit setiap satu pada 11 November. Dan 1 juta ringgit lagi melalui 2 keping cek bernilai 500,000 ringgit setiap satu pada 16 November. Ketika pemeriksaan oleh Timbalan Pendakwa Raya Wan Syarudin Wan Ladin, Nora Zayanti menjelaskan, cawangan itu menghantar laporan aktiviti mencurigakan ke Ibu Pejabat bagi setiap transaksi kerana jumlah terbabit luar biasa. Mengapa laporan ini timbul? Nur Zianti menyatakan terdapat keraguan dalam transaksi yang dilakukan Mamfor kerana nilai pengeluaran berkenan besar malah berlaku secara kerap. Sepanjang menjadi pegawai bank, adakah transaksi seumpama ini biasa dibuat sebuah syarikat? Nora Zianti menjawab, tidak. Saya tidak pernah lihat transaksi seperti ini dilakukan syarikat lain. Wan Syarudin bertanya, boleh anda jelaskan perbezaannya? Nora Zianti menjawab, kebiasaannya syarikat akan membuat bayaran selari dengan sifat perniagaan mereka. Saya tidak pernah lihat syarikat membuat bayaran kepada parti politik, katanya lagi. Beliau berkata setiap cek ditandakan sumbangan dan syarikat itu menutup akaunnya pada 29 Februari tahun lalu. Ditanya sama ada syarikat itu turut memberi sumbangan kepada parti politik lain seperti PAS, DAP atau UMNO, Nora Zianti menjawab tidak. Muhyiddin, 78 tahun berdepan 7 pertuduhan berkaitan program Jana Wibawa, inisiatif kerajaan yang diperkenalkan ketika pandemik COVID-19 untuk membantu kontraktor Bumi Putra. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.